Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf di atas kelewatan sedikit sebentar tadi. Alhamdulillah, pada hari ini kita cuti Maulid, cuti Maulidur Rasul. Sama-sama kita menghayati perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun pada malam ini lebih kita membicarakan tentang Nabi, bagaimana Nabi bergaul dengan kanak-kanak, bagaimana Nabi bergaul dengan kanak-kanak ketika makan, ataupun secara umumnya insya-Allah. Perkara pertama kita lihat antara perempuan yang berjasa dalam kehidupan Nabi, di antaranya adalah ibunya, iaitu Aminah binti Wahab. Kemudian bidan yang menyambut Nabi SAW, yang menyambut kelahiran Nabi, yang mengeluarkan Nabi daripada ibu dia, iaitu Asy-Syifa. Asy-Syifa ini siapa? Iaitu ibu kepada Abdullah bin Auf, ibu kepada Abdurrahman bin Auf, bukan Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang menyusukan Nabi adalah Halimatus Sa'diyah, Hadinah yang menjaga Nabi, iaitu Ummu Aiman. Isteri pertama Nabi SAW iaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang terakhir adalah anak-anak perempuan Nabi, di antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan juga Fatimah radhiyallahu taala anhunna. Ini antara 6 perempuan yang jasanya besar ketika Nabi SAW hidup. Isteri Nabi, untuk pengetahuan, ada 11 isteri Nabi. Sebenarnya ada 13, tapi 2 telah diceraikan oleh Nabi kerana mereka tak nak Nabi. Jadi Nabi ceraikan mereka. Antara yang berkekalan adalah 11 orang. Dan Khadijah binti Khuwailid antara isteri yang pertama daripada awal sehingga ke akhir kehidupan dia. Khadijah ni dengan Nabi bukan suami pertama, dia adalah suami yang kedua Nabi SAW. Tetapi dalam kehidupan Nabi, Khadijah binti Khuwailid adalah isteri yang pertama. Dan bila Nabi berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid, Nabi tidak berkahwin dengan mana-mana wanita selain daripadanya. Selepas kewafatan Khadijah binti Khuwailid, barulah Nabi berkahwin dengan seorang demi seorang wanita. Di antaranya Saudah binti Zam'ah, di antara wanita yang tua lah yang Nabi kahwini. Dan juga Maimunah binti Al-Haris, Aisyah binti Abi Bakar, anak kepada Abu Bakar, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Hafsah binti Umar, anak kepada Sayyidina Umar, Sofiyah binti Huyai, di antara anak ketua kepada bangsa Yahudi, Sofiyah binti Huyai, Zainab binti Khuzaimah. Zainab ada 2 orang, satu Zainab binti Khuzaimah, satu Zainab binti Jahash. Kemudian Juwairiyah binti Al-Haris dan juga Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Semuanya 11 orang. Anak-anak Nabi semuanya ada 7 orang, iaitu Al-Qasim. Sebab itu dipanggil Nabi sebagai Abul Qasim, ayah kepada Qasim, kerana anak dia ada nama Qasim, Al-Qasim. Kemudian Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah, Ibrahim dan juga Abdullah. Anak lelaki hanya 3 orang, Abdullah, Al-Qasim dan juga Ibrahim. Cucu-cucu Nabi, cucu-cucu Nabi, dia ada 2 jalur. Sama ada cucu Nabi daripada Fatimah kahwin dengan Sayyidina Ali, ataupun daripada Abul As kahwin dengan Zainab. 2 ni saja cucu Nabi, 2 ni saja jalur yang ada cucu Nabi, yang lain tak ada. Fatimah
binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidina Ali, maka mendapat 5 orang anak. Anak yang masyhur adalah Al-Hasan dan juga Al-Husain. Kemudian Muhsin, nombor 4 dan 5 nya adalah perempuan, iaitu Zainab dan juga Ummu Kulsum. Ummu Kulsum pun anak Nabi, cucu Nabi pun nama Ummu Kulsum juga. Zainab ini 2 orang isteri Nabi. Bukan sekadar 2 orang isteri Nabi, anak Nabi juga nama Zainab, cucu Nabi juga nama Zainab. Sebab kita lihat nama orang-orang Arab, selalunya dia akan ulang benda sama je. Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad, kemudian bin Abdullah, macam tu je. Dia ulang-ulang benda yang sama, nama yang sama. Nabi SAW, anak Nabi nama Ummu Kulsum, cucu Nabi Ummu Kulsum. Kalau kita dah ada anak seorang, dah nama tu, cucu tak nak bubuh lagi lah. Ataupun isteri nama tu, anak tak nak bubuh, cucu tak nak bubuh nama yang sama. Zainab, isteri Nabi 2 orang nama Zainab. Zainab binti Jahash dan juga Zainab binti Abi Khuzaimah, 2 orang. Zainab binti Khuzaimah, 2 orang. Anak Nabi Zainab juga berkahwin dengan Abul As, dan cucu Nabi juga nama Zainab. Ini semua 5 orang ini adalah cucu Nabi yang lahir daripada hasil daripada benih Ali dan juga Fatimah radhiyallahu taala anhumah. Daripada satu pihak lagi, Zainab ni anak Nabi. Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir daripada 2 orang anak. Yang pertama namanya Umamah, yang kedua nama dia Ali. Umamah dan juga Ali. Umamah ini adalah bukan laki-laki, Umamah perempuan. Ali laki-laki lah. Ali ini adalah menantu Nabi, cucu Nabi pun nama Ali, tapi bukan daripada Fatimah dan juga Sayyidina Ali, melalui Zainab binti Muhammad dan juga Abul As. Hasil perkahwinan Zainab dan Abul As lahirlah 2 orang zuriat, iaitu Umamah dan juga Ali. 2 ini adalah siapa dia? Iaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut syama'il tentang kepribadian Nabi, tentang bentuk badan Nabi, wajah Nabi dan rambut Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya adalah putih yang bersinar. Warna dia putih yang bersinar muka dia. Rambut Nabi adalah tidaklah lurus, tidak kerinting. La ja'din wala sabit, tidak lurus terus dan tidak kerinting sangat. Dia sedang-sedang, kerinting juga sikit. Dia tak lurus terus. Kemudian jisim, bentuk badan Nabi adalah mu'tadil at-tul, iaitu panjang, tinggi yang sederhana, tak tinggi sangat, tak sampai ke pintu tinggi dia. Kemudian taklah rendah sangat. Dia sederhana juga. Ar-raihah, dari segi bau Nabi adalah lebih harum daripada bau kasturi. Bukan Nabi pakai minyak wangi, memang badan dia wangi. Lebih wangi daripada bau kasturi tanpa memakai sebarang minyak wangi. Ini semua tentang ciri-ciri Nabi. Cuma kalau kita lebih detail, kita akan tengok macam mana rambut Nabi, panjang mana. Itu semua sebenarnya dibincangkan, dan ada riwayat hadis, ada pelbagai versi hadis. Ada yang kata sampai cuping telinga, ada kata sampai ke separuh tengkok belakang, ada yang kata sampai ke bahu. Bukan satu versi lah, banyak versi. Kemudian sifat Nabi SAW, sifat percakapan Nabi. Bila Nabi bercakap, macam mana akhlak Nabi? Nabi SAW bila bercakap, bercakap dengan percakapan yang jelas. Dia akan menjelaskan percakapan dia. Mana dia tak meninggalkan sebarang fakta ataupun percakapan yang menjadi tanda tanya. Sebab sebahagian orang dia bagi jawapan, tapi jawapan tu tak jelas, sampai orang jadi keliru dengan jawapan dia. Nabi tidak.
Nabi bercakap dengan percakapan yang Nabi akan menjelaskan, jelas percakapan Nabi itu. Kemudian perkara yang kedua, Nabi SAW bila sebut tentang percakapan, Nabi tidak cakap dengan percakapan yang kasar, yang keras, ataupun percakapan yang menghina. Tidak. Yahfazuhu man jalasa ilaih. Dan percakapan Nabi ini, siapa yang duduk di hadapan Nabi boleh hafal percakapan Nabi. Sebab Nabi cakap tak laju. Nabi cakap satu kalimah, satu kalimah, satu kalimah. Sebab itu sahabat-sahabat ramai yang menghafal daripada hadis Nabi, percakapan Nabi. Sebab Nabi cakap, Nabi tak laju. Orang yang sekira-kiranya orang duduk di hadapan Nabi boleh hafal lah apa yang Nabi cakap. Kemudian kalamuhu faslun la fudulun wala taqsirun. Percakapan Nabi ni berpisah-pisah, cakap satu. Nabi tak cakap terus secara laju kemudian noktah, laju noktah, tidak, satu. Kemudian yu'idul kalimah salasan litu'qal anhu. Nabi akan ulang setiap percakapan Nabi sebanyak 3 kali supaya orang jelas. Kalau yang dah ingatannya kuat, terang lagi bersuluh lah, makna dia dah ingat, kuatkan lagi apa yang Nabi sebutkan. Sebab tu Nabi sebut, Nabi tak akan sebut sekali, dia akan ulang sebanyak 3 kali. Yatakallam bi jawami'il kalim. Nabi SAW bila bercakap jawami'il kalim. Jawami'il kalim ni percakapan yang kalimahnya sedikit tapi mengandungi makna kandungan yang besar. Kalimahnya sedikit tetapi mempunyai implikasi yang besar, manfaat yang sangat besar. Itu dipanggil jawami'il kalim. Yaftatihul kalam wa yakhtimahu bismillah ta'ala. Nabi akan mulakan percakapan dengan bismillah dan disudahi juga dengan nama Allah, dengan alhamdulillah. Okey. La yatakallam fi ghairi hajah. Nabi SAW tidak bercakap tanpa sebarang keperluan. Kalau Nabi tak ada keperluan, Nabi tak cakap, Nabi diam. Kalau ada hajat, keperluan, Nabi akan bercakap. Masalana Nabi SAW al-qudwah al-hasanah. Nabi SAW memberi contoh kepada kita. Allah Ta'ala memberi contoh kepada kita Nabi ini sebagai satu qudwah, sebagai satu ikutan, role model, satu ikutan kepada kita fi tahmilil mas'uliyah, dalam menanggung kepertanggungjawaban masyarakat. Makna bukan untuk kepentingan diri Nabi, tidak, tapi al-mas'uliyah al-mujtama'iyah. Nabi secara sosialnya, hubungan Nabi ini boleh dijadikan sebagai qudwah, dijadikan sebagai ikutan. Sebab apa? Akhlak Nabi bukan sekadar Nabi je baik, tapi Nabi bersama dengan masyarakat sekelilingnya baik. Sebab itu orang-orang kafir ini, mereka cukup suka dengan Nabi. Mereka benci kepada Nabi adalah benci kerana Islam yang Nabi bawa, agama baru yang Nabi bawa, bukan sebab akhlak Nabi. Kalau mereka tak percaya kepada Nabi, mereka simpan harta-harta simpanan mereka, wadi'ah, harta simpanan, emas dan sebagainya, yang mereka sendiri tak percaya kepada anak isteri mereka, dan simpan dekat rumah. Mereka simpan kepada Nabi, menunjukkan mereka menaruh sepenuh kepercayaan kepada Nabi SAW. Hatta qabla al-Islam, haitsu akkadat dzalika as-sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha faqalat. Sehingga sebelum Islam pun dikuatkan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dia bagi tahu, innaka latasilur rahim, sesungguhnya kamu wahai Muhammad adalah menyambung, manusia yang menyambungkan silaturrahim. Wa tahmilul kal, kamu menanggung kesusahan. Wa taksibul ma'dum, orang yang tak ada barang, tak ada makanan, kamu berikan, bagi dia ada. Wa tuqri ad-dhaif, orang yang tetamu yang datang kamu layan dengan sebaik yang mungkin. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan juga kamu bantu kepada siapa yang ditimpa musibah. Ini
Khadijah bagi tahu 5 perkara ini, menghubungkan Nabi, menghubungkan silaturahim, menanggung kesusahan, memberi keperluan barang kepada siapa yang tak ada, melayan tetamu, membantu orang yang ditimpa musibah. Semua ini bila mana Nabi terima wahyu yang pertama di Gua Hira. Pada ketika itu Nabi takut. Nabi balik dalam keadaan Nabi kata zammiluni selimutkan aku sebab sejuk, sebab apa? Sebab takut sangat ni. Jadi Khadijah, antara kata-kata motivasi dia kata innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Kamu ni wahai Muhammad, jangan risau, wallahi la yukhzika abadan. Demi Allah wahai Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan hina kamu. Allah Ta'ala tidak akan menghina kamu. Kerana apa? Kerana kamu ada 5 sifat-sifat yang disebutkan tadi. Menghubungkan silaturahim, membantu orang ditimpa musibah. Ini adalah sekaligus memberitahu inilah al-mas'uliyah al-mujtama'iyah, iaitu secara sosialnya hubungan kita dengan masyarakat ini yang perlu ada. Bukanlah kita kata dia ustaz baru kena ada, bukan kata dia sebagai pemimpin baru ada, bukanlah kata dia sebagai pengerusi baru kena ada. Tidak. Semua manusia kena ada sifat ini. Kerana itulah sebagai model kita, iaitu Nabi SAW. Dan ini perkara ini, sifat baik ini sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, iaitu sebelum kedatangan Islam. Muazzin Nabi SAW, iaitu yang azan. Nabi ni ada muazzin, dia ada orang yang azan, iaitu Bilal bin Rabah. Ini semua tahu. Sampai orang yang azan pada zaman sekarang dipanggil sebagai Bilal. Bilal ini adalah nama sahabat Nabi. Orang yang azan dalam bahasa Arab dipanggil sebagai muazzin. Tapi muazzin tu dengar juga, Bilal ini nama lebih terkedepan berbanding muazzin. Dalam bahasa Arab, orang yang azan dipanggil sebagai muazzin, tapi tenggelam nama muazzin. Sebab apa? Dikedepankan nama Bilal. Sebab sahabat Nabi Bilal bin Rabah adalah muazzin Nabi, orang yang azan pada zaman Nabi. Kemudian Abu Mahzurah, Aus bin Mu'ir, dan juga Amr bin Ummi Maktum. Amr bin Ummi Maktum ni buta. Dia juga adalah muazzin Nabi walaupun dia buta. Macam mana nak tahu masuk waktu? Zaman sekarang buta pun boleh azan, sebab dia dengar bunyi tet 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 tet. Tapi zaman Nabi orang bagi tahu, solat dah masuk waktu sembahyang, dia akan azan. Dan yang keempatnya adalah Sa'ad bin A'iz Al-Qarad. Ini 4 orang muazzin Nabi SAW. Kemudian kita lihat min abtalil hijrah, antara manusia yang pahlawan hijrah lah, orang yang ada kena mengena dalam hijrah Nabi, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana dialah menjadi peneman Nabi dalam Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan yang menggantikan tempat Nabi katil Nabi tidur, yang menggantikan tempat Nabi, siapa dia? Iaitu Ali bin Abi Talib, dipanggil sebagai Al-Fidai. Dia tebuskan diri dia. Tentera kafir nak bunuh, tak jadi bunuh. Tarik selimut akan Nabi, rupanya bukan Nabi. Sebab Sayyidina Ali korbankan diri dia untuk tidur di atas hamparan Nabi SAW pada malam Nabi keluar berhijrah. Kemudian Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar ini adalah zatin nitaqain. Siapa dia? Iaitu Asma binti Abi Bakar, anak kepada Abu Bakar, yang sani'atu safarah Nabi wa Abi Bakr fashaqqat nitaqah wa rabatat bih. Dia yang tali yang diikat di pinggang, bukan tali kain yang ikat di pinggang, dia koyakkan dua, kemudian dia ikat bekalan dan dia nak bawa kepada Nabi SAW dan juga ayahnya Abu Bakar. Nak hantar ke mana? Hantar ke gua Hira. Mustaqsal al-akhbar, yang kita panggil spy, yang mengorek cerita, yang mendengar cerita Ahlu Mekah, kemudian sampai kepada Nabi dan juga Abu Bakar, iaitu Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abi Bakar ini adalah anak kepada Abu Bakar juga. Dia ni waktu siangnya dia akan duduk di pasar-pasar, duduk bersama dengan
orang-orang Mekah dengar apa orang-orang Quraisy cerita tentang Nabi dan juga Abu Bakar. Kemudian waktu petangnya dia pergi ke Gua Hira, sampaikan kepada Nabi dan juga Abu Bakar apa yang dibicarakan oleh orang-orang Quraisy. Dan yang berjasa dalam hijrah Nabi adalah mahil athar. Siapa dia? Orang yang menghilangkan, mahil athar ini orang yang menghilangkan kesan-kesan tapak kaki Nabi dan juga Abu Bakar, iaitu dipanggil Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah, dia adalah yang memerahkan susu kambing untuk Nabi juga Abu Bakar. Dalam masa yang sama, dia berjalan ke gua, dia berjalan ke Gua Hira. Dia akan padamkan tapak kaki Nabi dan juga Abu Bakar. Dalam perjalanan dia nak pergi ke gua untuk perah susu kambing bagi kat Nabi. Zaman dulu kena perah fresh lah, dia tak ada peta ais. Kemudian dalilul hijrah, orang yang berjasa kepada Nabi dan Abu Bakar adalah Abdullah bin Urayqit. Siapa dia? Inilah kita panggil Waze, map, yang orang yang tunjuk jalan Nabi SAW. Kerana pengalaman dia ni dalam berjalan ni, dia ada pengalaman, ada skill yang tersendiri lah. Dia boleh tahu jalan lama, jalan baru, jalan tikus, semua dia tahu. Jadi Abdullah bin Urayqit yang bawa Nabi sehingga tak dapat dihidu oleh orang-orang kafir Quraisy yang sedang mencari Nabi pada ketika itu, dan diberi hadiah yang lumayan siapa yang menjumpai Nabi SAW. Kemudian kita lihat hadis. Ada beberapa hadis kita nak sebutkan mengenai dengan Nabi bergaul dengan kanak-kanak. Al-mahabbah wal-mawaddah walinul janib. Penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i an Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar yakhutub. Ketika Nabi di atas mimbar sedang berkhutbah, idh aqbala al-Hasan wal Husain alaihima assalam alaihima qamisan ahmaran. Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba datang dua orang cucu Nabi, iaitu Hasan dan juga Husain, alaihima salatu wassalam. Dan dia memakai jubah qamis ni jubah lah, jubah yang agak panjang yang berwarna merah. Yamshiyani wa ya'saran. Dia jalan tergelincir, tersadung kaki dia, jatuh. Nabi duduk atas mimbar sedang berkhutbah. Fanazala wa hamalahuma. Nabi turun mimbar, sedang berkhutbah, berhenti sekejap, turun mimbar. Wa hamalahuma. Nabi dukung keduanya. Kemudian Nabi sambung balik khutbah. Nabi kata, sadaqallah, benarlah kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya sahaja harta kamu, anak pinak kamu adalah satu ujian bagi kamu. Sebab apa? Sedang berkhutbah ini, cucu sedang lintas di hadapan, jatuh. Tak sampai hati Nabi tengok. Sebab lembutnya hati Nabi, kasih sayang Nabi kepada kanak-kanak, Nabi turun. Itu Nabi kata, anak kamu, harta kamu adalah ujian bagi kamu. Kerana sebab anak, sebab harta ni, manusia tak dapat jaga solat. Dulu waktu kahwin tu jaga solat, dapat anak dah tak jaga solat. Ataupun dulu time ada kahwin tu jaga sembahyang berjemaah, dah dapat anak tak ada nampak dah muka sedia berjemaah. Ra'aitu hazaini yamshiyani wa ya'saran fi qamisayhima. Nabi kata, aku melihat dua orang cucu aku ni, Hasan dan juga Husain, mereka berjalan dan tergelincir, tersadung pada terpijak jubah mereka sebab labuh sangat. Falam asbir hatta nazaltu fahamaltuhuma. Aku tak boleh sabar tengok benda tu. Aku tak boleh menahan kesedihan ataupun tak boleh melihat perkara ni. Aku akan turun daripada mimbar, akan aku dukung kedua cucu aku ni, kemudian aku sambung balik khutbah yang aku sampaikan tadi. Riwayat Imam An-Nasa'i. Ini menunjukkan Nabi SAW kasih sayang, al-mawaddah wal mahabbah
kasih sayang terhadap kanak-kanak begitu tinggi. Kemudian at-talattuf wa mura'atu syu'urihim, bagaimana begitu lembutnya Nabi dan meraihkan rasa yang dirasai oleh kanak-kanak tadi. An Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, daripada Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang, wa huwa hamilu Umamata binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sembahyang, Nabi dukung Umamah. Ada kata dukung letak atas bahu, ada kata dukung pegang, Nabi dukung pegang. Siapa dia? Umamah binti Zainab. Umamah ni adalah yang kita bagi tahu pada awal-awal kuliah tadi, iaitu cucu Nabi. Umamah binti, dia bukan Umamah bin. Umamah binti maknanya adalah perempuan, cucu perempuan, melalui jalur anak Nabi iaitu Zainab, berkahwin dengan Abu Al-As. Lahir anak namanya Umamah. Nabi sebenarnya Nabi dukung dia. Wali Abil As bin Rabi'ah bin Abdi Syams, fa iza sajada, apabila Nabi sujud, wada'aha, Nabi akan letak anak perempuan itu. Macam mana sujud, dia nak pegang anak, lemas anak tadi, cucu tadi, letak depan. Wa iza qama hamalaha, bila Nabi bangun pada sujud, qiyam, Nabi dukung balik dia. Ini pergerakan yang banyak ke dalam mazhab Syafi'i, bukan pergerakan banyak. Letaklah, kita nak sujud, letak anak tu, sujudlah. Mana ada pergerakan banyak. Bukan kita nak berjalan, nak betulkan kaki, nak betulkan, tak ada. Kita sembahyang dukung anak, letaklah. Ketika nak sujud, sebelum kita letak dahi kita, letak anak tu, sujud. Kemudian bangun, dukunglah. Walaupun ini dah sebahagian dalil dalam mazhab yang lain, mereka mengambil dalil, mereka kata tengok Nabi sembahyang dukung anak, pergerakan yang banyak tak membatalkan solat, selagi mana pergerakan tersebut di dalam solat. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Dia kata ini pergerakan, walaupun Nabi dukung, Nabi letak, Nabi dukung, Nabi letak, Nabi dukung, tapi itu pergerakan yang sedikit. Pergerakan berturut-turut 3 kali itu yang batal, pergerakan yang besar lah. Sebab apa? Mura'atu syu'urihim, Nabi meraihkan perasaan mereka. Sebab bila Nabi semayang, cucu Nabi ni akan bertenggek tepi Nabi, akan main-main keliling Nabi. Dia, seolah-olah dia nak suruh lah Nabi angkat. Sebab tu Nabi angkat. Bukan Nabi semayang-semayang Nabi terus angkat. Sebab kanak-kanak sifat dia macam tu, dia nak suruh kita dukung dia. Kemudian hadis Nabi mengenai kanak-kanak ini, at-tawjih bilutfin walayyin, iaitu Nabi akan memberi tawjih, memberi satu panduan, teguran dengan lembut kanak-kanak. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abi Salamah ini anak tiri Nabi lah. Umar bin Abi Salamah siapa? Anak tiri Nabi. Sebab Nabi kahwin dengan mak dia Ummu Salamah. Selepas kewafatan ayahnya Abu Salamah. Mereka ni orang-orang yang hebat, orang yang awal-awal berhijrah ke Habasyah. Sebelum berhijrah ke Madinah, sebab umat Islam di Mekah dalam jumlah yang sedikit, minoriti, terpaksalah Nabi tak sanggup tengok orang Islam ditindas begitu teruk. Nabi kata berhijrahlah ke Habasyah, kerana di sana ada Najasyi, raja yang tidak buat zalim kepada kepada manusia. Antara hijrah yang pertama ini adalah Ummu Salamah dan juga Abu Salamah. Umar bin Abi Salamah ni anak tiri Nabi. Dia kata apa? Kuntu ghulaman, dulu aku kanak-kanak dulu, fi hijri Rasulillah, aku di pangkuan Nabi, bawah jagaan Nabi. Wa kanat yadi, tangan aku ni tatishu fi suhfah, kalau makan dalam dulang atau dalam pinggan yang besar, dulang, maka aku sekejap ambil sini, sekejap pusing, macam-macam, semua aku capai. Kemudian Nabi tegur, Nabi tak marah dia, Nabi tak cubit dia, Nabi tak ketuk kepala dia, tak. Tapi Nabi kata apa?
Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu, ya ghulam, wahai anak, sammillah, baca bismillah lo, makan. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan apa yang dekat dengan kamu dulu. Itu Nabi beri teguran, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Baca bismillah, guna tangan kanan, kemudian makan yang dekat dulu. Itu teguran Nabi. Ini nak bagi tahu bila makan, budak-budak makan kita tahulah, dengan apa, gelojohnya, dengan nak ambil sini, semua benda dia nak. Jadi Nabi tegur dengan cara yang penuh hikmah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Begitulah kanak-kanak yang bermain di masjid surau, maka tegur dengan cara yang terbaik, kerana mereka belum faham apa-apa, dan mereka lah yang menjadi generasi yang baik pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi tegur dengan cara yang terbaik, sebab Nabi dah ajar bagaimana muamalat Nabi, teguran Nabi kepada kanak-kanak. Kemudian ar-rahmah bis-sighar wa du'a lahum. Nabi SAW rasa kesian dengan kanak-kanak, kemudian Nabi doa untuk mereka. Lihat daripada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni cucu angkat Nabi. Tadi anak tiri Nabi, ini Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid ini cucu angkat Nabi, dipanggil hubbin Nabi SAW, iaitu dia meriwayatkan hadis ini. Dia kata, kana Rasulullah SAW ya'khudhuni fayuq'iduni ala fakhidhihi. Nabi SAW selalu pegang aku, pegang aku dan letak dan dudukkan aku di atas ribaan Nabi. Wa yuq'idul Hasan ala fakhidhihi al-ukhra. Dia angkat Nabi, selalu pegang siapa ni, Usamah cucu angkat Nabi. Nabi pegang dia, Nabi dudukkan dia di paha kanan Nabi. Kemudian Nabi pegang seorang lagi, Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Nabi letakkan pula di paha kiri Nabi. Makna satu paha kanan Nabi, cucu angkat Nabi duduk, paha kiri Nabi, cucu betul Nabi duduk, cucu kandung duduk. Thumma yadhummuhuma thumma yaqul. Kemudian Nabi peluk kedua-duanya. Satu letak paha kanan, satu letak paha kiri, kemudian dua-dua Nabi peluk. Kemudian Nabi doa untuk mereka, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, kasihanilah mereka berdua, atau berilah rahmat kepada mereka berdua, sesungguhnya aku merahmati kedua ini, aku mengasihi kedua ini, kamu kasihlah kepada kedua orang ini, iaitu Usamah bin Zaid dan juga Hasan bin Ali. Kemudian Nabi memasukkan rasa kegembiraan dalam hati kanak-kanak. Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik, riwayat ini riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Anas bin Malik kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina wa li akhin saghir yukna Aba Umair. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk bertemu kami. Anas bin Malik kata, wali akhin saghir, dan aku memiliki seorang adik kecil. Adik aku yang kecil. Adik aku yang kecil tu dipanggil Aba Umair. Wa kana lahu nughar yal'ab bih. Dia ada seekor anak burung yang kecil lah, anak macam burung pipit tu. Jadi dia ada seekor anak burung kecil, dia selalu main dengan anak burung tadi. Siapa dia? Adik kecil kepada Anas, iaitu dipanggil sebagai Abu Umair. Dia selalu main dengan burung kecil tadi. Famata fadakhala alaihi Nabi. Tiba-tiba burung kecil tadi mati. Maka Nabi masuk bertemu dengan adik Anas ni, Abu Umair. Nabi masuk bertemunya pada satu hari. Fara'ahu hazinan. Nabi lihat dia ni sedih betul. Sebab apa sedih sangat ni? Faqala ma sya'nuh. Maka Nabi kata, sebab apa ni? Apa yang berlaku? Qalu. Maka kawan-kawan dia kata, mata nugharuh, iaitu anak burung dia mati. Faqala ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair. Maka Nabi SAW
bertanya, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan Nughair, apa yang telah buat anak burung tadi sampai mati, apa yang dia buat sampai diri dia mati. Ini semua, walaupun soalan ini soalan biasa, tapi sebenarnya itu nak menunjukkan Nabi meraihkan rasa sedih yang dia rasa. Nabi tak biarkan, Nabi tak kata ini burung kecil, tak ada apa pun, Nabi tak kata, tapi Nabi raikan. Nabi nampak dia sedih, Nabi tanya kerana apa sedih. Kemudian Nabi masukkan kegembiraan, Nabi masukkan rasa kegembiraan dengan Nabi bertanya soalan, apa yang burung tadi buat sampai dia mati. Kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin barat telah berkata mengenai dengan Nabi kita. Di antaranya adalah Michael Harris. Dia kata, inna Muhammadan kana ar-rajul wahid fi at-tarikh alladhi najaha bi shaklin asma wa abras fi kilal mustawiyaini ad-dini wa dunyawi. Sesungguhnya Muhammad, Michael Harris kata apa? Muhammad ini adalah seorang lelaki tunggal dalam sejarah, yang mana dia berjaya dengan satu kejayaan yang cukup tinggi dalam urusan agama dan juga dunia. Inna hadzal ittihad al-farid alladhi la nadhir lahu lit-ta'sir ad-dini wa dunyawi ma'an yaquluhu an ya'tabir a'zam syakhsiyatan atharat fi tarikhil bashariyah. Dan tak ada seorang pun dalam sejarah manusia yang seperti Muhammad ini yang meraih kedua-dua kejayaan agama dan juga dunia serentak, dan juga antara manusia yang nilainya tinggi dan memberi kesan di dalam sejarah kemanusiaan. Kemudian kita lihat Washington, apa dia kata mengenai dengan Muhammad. Dia kata, kanat tasarrufatur rasul fi aqabi fathi Makkah, bagaimana cara Nabi buat selepas pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Fathu Mekah tahun 8 Hijrah. Ramai orang masuk Islam, ribuan orang masuk Islam. Bagaimana tasarruf Nabi? Apa pelaksanaan Nabi, tindakan Nabi? Tindakan Nabi sejurus selepas pada pembukaan kota Mekah tadullu ala annahu nabiyyun mursal, menunjukkan tindakan Nabi itu benar dia seorang Nabi yang diutuskan. Sebab apa? La ala annahu qaidun mudhfirun, bukanlah menunjukkan Nabi seorang panglima yang menang semata-mata, tidak. Tetapi bila dibuka Fathu Mekah, orang Islam telah menawan Mekah dan Mekah menjadi milik orang Islam, faqad abda rahmata wa syafaqata ala mawatinih, abda rahmatan wa syafaqatan ala mawatinih. Nabi menzahirkan rahmat, kasih sayang kepada penduduk Mekah, sekalipun annahu asbaha fi markazin qawiyyin, sekalipun Mekah itu berada di bawah tangan orang-orang Islam, Nabi tak buat zalim kepada orang kafir. Bahkan Nabi kata, siapa yang nak aman, masuk ke rumah sekian, rumah Abu Sufyan, rumah sekian. Siapa masuk ke tempat ni, dia aman, kami tak akan ganggu dia. Tapi siapa yang tak nak ikut cakap Nabi ketika mana Fathu Mekah, pada ketika itu akan dibunuh dia. Sebab dia tak nak patuh kepada arahan Nabi. Dia menunjukkan Nabi tak berlaku zalim, tetapi dah tawan satu negara, Makkahul Mukarramah, tapi Nabi tetap berlaku adil dan berlaku rahmat dan juga syafaqah. Walakinnahu tawwaja najahahu wa intisaruhu birahmah wal 'afw. Bahkan kemenangan Nabi ini dihiasi dengan dua elemen yang penting yang ada dalam diri Nabi, iaitu rahmat dan juga keampunan. Nabi ampunkan orang yang buat salah dengan Nabi. Philip Hatta, antara pemimpin barat, dia kata apa? Inna iqamatal ukhuwah fil Islam makan al-asabiyah al-jahiliyah. Sesungguhnya pendirian persaudaraan dalam Islam ini seperti mana asabiyah jahiliyah, seperti mana asabiyah yang ada pada zaman jahiliyah. Sebab apa? Al-qa'imah ala dam wal qarabah. Kerana asabiyah zaman jahiliyah ni, mereka berdiri di atas darah dan juga kaum kerabat.
kaum kerabat mereka seorang dibunuh, semua akan turun padang bantu. Sebab itu kita kata kaum kerabat dan juga darah. Kabilah mereka seorang dibunuh, satu kabilah akan turun padang. Siapa yang bunuh kabilah kami? Ini asabiyah zaman jahiliyah. Sehingga Philip Hattan ni kata, ukhuwah, persaudaraan dalam Islam, sekarang ini persaudaraan Islam seolah-olah sama seperti asabiyah jahiliyah, iaitu kerana apa? Kerana apa sama? Al-bina'il ijtima'i, kerana ada kita panggil hubungan sosial tu ada sesama orang Islam. Amalan jari'an jadidan qama bihi Nabi al-Arabi, seperti mana Nabi menguruskan orang-orang Arab daripada dua kabilah Aus dan juga Khazraj yang bermusuh, Nabi boleh satukan. Begitu juga orang-orang Islam ini Nabi boleh satukan, dan mereka menjadi umat yang padulah, umat yang mantap. George Satun, antara pemimpin barat, dia kata apa? Sada'ar Rasul bid'awati nahwa am 610 wa umruhu yawma dhaka 40 sanah. Nabi SAW memberi dakwah pada umur Nabi 40 tahun. Umur Nabi pada ketika itu 40 tahun. Nabi dakwah secara diam-diam selama 3 tahun. 40, 41, 42, 43 Nabi dah turun ayat Quran, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Nabi perintah Allah suruh dakwah secara terang-terangan. Yang terakhir, Wail, antara pemimpin barat, saya tak tahu sebut antara sebutan dia dalam bahasa Arab, saya tak tahu sebutan dia, tapi dia menyatakan idza ma hakamna 'ala al-'azamah bima kana lil 'azim min atharin fin nas qulna inna Muhammadan kana min a'zami 'uzama at-tarikh. Apa yang kita nak hukumkan ke atas orang yang besar dalam sejarah manusia yang paling berkesan dalam sejarah, yang meninggalkan banyak kesan dalam sejarah, kita katakan, dia kata sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana min a'zami 'uzama'it tarikh, di antara pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin sejarah. Kerana nama-nama Muhammad ini banyak direkodkan dalam kitab-kitab sejarah, menceritakan bagaimana dia memimpin perang, bagaimana dia mentadbir negara, bagaimana dia bermuamalat dengan masyarakat, dengan rakyat. Ini semua telah disimpan di dalam kitab-kitab sejarah, dan dia menyatakan tidak ada lelaki yang tinggi dalam nilai sejarahnya melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah itu antara beberapa perkara yang kita sebutkan mengenai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak lagi tentang kisah-kisah Nabi, cukup sekadar itu dulu. Semoga Allah Taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.